Bagaimana seorang ustazah yang mengajar mengaji di-reject oleh student beliau sendiri? So kita akan dengarkan perkongsian ini daripada Ustazah Akmal. Assalamualaikum, hai, bersama dengan saya Coach Muhammad Noor dan juga Ustazah Akmal. Khabar Ustazah? Alhamdulillah, sihat. Khabar Coach? Alhamdulillah sihat. So jadi Ustazah Akmal ni sentiasa ceria je orang ni So kali ni kita nak korek sikit. Kita nak share sebenarnya tentang 5 formula online course ataupun modul yang terjual. Sebab apa? Sebab ramai yang nak buat modul dan juga ramai yang dah ada modul tapi dia tak pasti sama ada boleh jual ataupun tak. So jadi kita nak korek rahsia pengalaman ustazah sendiri dan bagaimana beliau sendiri ada menghadapi satu isu yang mana pernah di-reject oleh student klien lah. Klien kan bila nak mengajar mengaji. Nak mengajar mengaji ni dah bagus ke? Kan? Tapi kenapa kena reject? So jom Ustazah boleh kenalkan diri? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Akmal yang mana saya dah menasaskan JUS Academy selama 6 tahun. Dan dari awal lah macam soalan coach tadi kan. Ya, betul. Kenapa saya kena reject awal dulu adalah antara saya hanya bawa Quran untuk nak mengajar anak-anak. Rupa-rupanya bila saya mengajar ada beberapa betul lah Ustazah bawa Quran. Betul. Bawa Quran, bawa Iqra kan? Betul. Bawa Iqra, bawa Quran. Betul. Okey. Rupanya ada beberapa perkara yang saya terlepas pandang. Okey. Rupanya macam, waktu awal saya ajar, memang asyik kena reject. Sebab apa? Anak keluar masuk. Kita ajar seorang-seorang, itu dah tradisi mengajar mengaji. Oh, standard kan tu? Ya, betul. Tapi saya lupa, zaman kita, zaman teknologi. Zaman dah berubah. Zaman dah berubah dan anak-anak dah zaman alfa. Jadi dengan tradisi kita dulu sebab Gen alfa lah kan. Betul. Orang kata tak boleh nak anak samakan. Contoh mama dulu, ayah dulu. Macam tak boleh. Tak boleh sebab mereka dah zaman lain. Dari sudut psikologi salah. Okey, jadi antaranya bila berlaku start macam tu, jadi parent pun tak puas hatilah. Anak keluar masuk, apa je yang anak dapat, value pun saya tak kenal. Berhentilah. Berhenti. Sayang lah kat situ kan. Betul. Antara sebab adalah value sendiri saya belum kaji dan value itu sendiri saya tak tahu apa-apa. Itulah antara sebab saya kena reject untuk awal permulaan. Maksudnya mereka tak nampak ataupun kita sendiri pun tak tahu value apa yang kita nak kongsikan. Betul. So itu yang menjadi turning point kepada Ustazah dalam menghasilkan modul. Semenjak bila Ustazah? 2016. 2016 kan? 2016. Ni cetakan keempat lah. Jadi daripada turning point tu, daripada isu tersebut, dan saya rasa isu ni common juga di kalangan pendidik ke, trainer ke, terima rejection. Betul tak? So saya pun ada share tentang wheels of life kan, tentang bagaimana dalam life ni kita ada roda kita sendiri kan. Dan Ustazah dah lalu roda tu menjadikan beliau ni bersemangat untuk menghasilkan modul tajwid yang menarik. Ada lesson plans ni kan. So jadi kita nak share sebenarnya formula yang pertama kan. Formula pertama, adakah Ustazah terus hasilkan buku ni? Sebabnya saya hasilkan melalui pengalaman dan apa psikologi pendekatan kepada anak-anak. Jadi saya gabungkan, barulah saya hasilkan. So sebab jadi apa saya buat infografik antaranya adalah imajinasi lah anak-anak suka. Ya betul. Jadi Ustazah, maksudnya Ustazah bukan terus hasilkan. Ustazah hasilkan sedikit, lepas tu test. Betul. Dengan student. Ini formula yang pertama. Bagaimana kita nak menghasilkan produk, modul ataupun online course ni adalah kita nak attract dulu. Betul. Kita nak attract klien kita, prospek kita supaya kita tahu apa yang kita hasilkan ni ada permintaan. Bukan syok sendirilah Ustazah kan. So that's why bila Ustazah hasilkan sahaja, kita tak pelik kan. Ada orang dah beli. Maksudnya dia bukan macam buat lepas tunggu je tak ada orang beli. Ataupun orang beli macam
apa benda lah kan ni kan. So jadi orang beli tu dan orang puas hati dan dia sebar-sebar luaskan. So jadi Ustazah, apa yang Ustazah buat untuk menghasilkan modul ni? Ni modul pertama. Kemudian ada pula ni yang pertama. Ni yang pertama. Ni yang pertama. Yang pertama. Mana kena okey. Saya ni daripada masalah tadilah kan? Betul. Okey. So jadi kemudian Ustazah hasilkan dah hijaiyah, Ustazah hasilkan pula tajwid infografi. Okey, saya cerita sikit boleh? Boleh, silakan. First dulu kan bila saya buat dekat rumah, awal tu saya mengajar kat rumah kan. Macam ada klien parents lah, ada buat rejection semua tu. Jadi saya cari inisiatif untuk saya nak networking dengan tadika. Okey. Bila saya masuk ke tadika, saya bawa hanya produk saya ni je. Nak ajar flashcard sedangkan nak ajar tajwid kan. Jadi tak lengkap. Okey. Jadi antara tu adalah saya ni lah, saya push diri saya lah. Apa lagi saya nak buat supaya saya dapat trust daripada tadika tersebut. Owner tadika tersebut untuk saya masuk ke tadika beliau. Untuk saya jalankan kelas Quran dari asas hingga tajwid. Alhamdulillah lah, dulu awal saya buat dalam 60 orang lah. Okey. So Ustazah buat program di tadika-tadika kan. Ni kelebihan bila anda ada modul ataupun anda ada produk digital and online course kan. Maksudnya anda akan dapat peluang yang kadang-kadang tak dijangka. Dan sebenarnya Ustazah sendiri pun dah dapat peluang. Contohnya baru-baru ni dijemput ke UAE kan, untuk berkongsi dengan pendidik. Kemudian dijemput mengaji online.com kan, untuk berkongsi dengan Twitter mereka. So nampak tak, ini adalah peluang yang mana kita boleh dapat bila mana kita menghasilkan sesuatu yang bernilai tinggi. Dan yang kedua, kita dah masuk formula yang kedua Ustazah. Formula yang kedua, kita tengok tadi Ustazah dah start buat R&D. Dia dah start buat R&D, research and development. Dia dah hasilkan modul. Dia tak berhenti kat situ. Dia jumpa kan, dia jumpa owner-owner tadika, dia jumpa orang kata pengajar-pengajar Quran, dan daripada situ beliau nampak ada satu isu pula. Yang ini tajwid. Tajwid terpaksa hafal kan. Kadang-kadang hafal tapi nak bila baca tak tahu nak apply. So that's why beliau menghasilkan modul dan tajwid. Sebenarnya daripada modul ni kita ada buatkan juga moden lah. Moden bagaimana cara menggunakan dan proses apa yang memudahkan anak-anak faham. Antaranya adalah kita buat imajinasi yang mana kita buat bermula dengan sehingga anak tersebut rasa yakin. Rasa yakin untuk nak menjawab soalan-soalan tajwid dan juga boleh faham lah. Boleh faham. Dan mereka akan gembira. Sebab saya biasanya ada student yang memang senyap kan, tak nak bercakap langsung, low confident. Jadi yang tu yang kita cuba bawa untuk anak-anak. Lebih lagi itu adalah antaralah proses yang saya buat, fun learning untuk tajwid. Okey. Dan semasa Ustazah dalam proses menghasilkan bila dah buat R&D, apa keperluan, needs, macam mana kita nak tingkatkan value, masuklah yang ketiga adalah build. Maksudnya baru start orang kata membina dengan lebih serius. Kita nak buat modul kita tu lebih serius. Sebelum ni kita buat juga, tapi kat proses ni adalah kita nak buat based on keperluan kita punya customer. Kan? Tadi mungkin kita macam test ataupun mungkin short sendiri sikit kan. Tapi ini kali ni kita dah buat R&D yang kedua tadi, yang ketiga ni kita nak membina modul kita ataupun online course kita yang lebih tersusun, sistematik. Dan bila Ustazah masa pertama kali dia tunjukkan modul ni dengan saya rasa macam modul ni boleh pergi jauh. Kan? Modul ni boleh pergi jauh sebab apa? Sebab dia ada elemen kata kat sini keunikan. Dan Ustazah pun dah mengkaji banyak modul-modul kat luar sana. Kan? Modul-modul kat luar sana pun bagus-bagus kan? Tapi kita mesti ada kelebihan atau keunikan yang tersendiri. Dan kita boleh tengoklah. So keunikan yang ditampilkan dalam modul ni adalah dari sudut grafik dan juga infografik lah kan. So belajar tajwid dengan tengok orang kata gambar-gambar, contohnya izhar halki kan Ustazah. Nampak macam clear, maksudnya terang kan. Izhar kan bacanya terang kan.
So nampak, itu kelebihan, keunikan modul yang ditampilkan. So jadi apa kelebihan dan keunikan yang anda nak tonjolkan dalam modul anda ataupun orang kata produk digital dan sebagainya. Okay? So kemudian Ustazah, apa yang peluang yang Ustazah dapat yang mungkin tak dijangka? Dulu aku tak pernah dapat benda ni, sekarang kenapa tiba-tiba dapat peluang ni? Antaranya adalah perkara utama adalah saya kembali kepada ni asal lah. Ni asal journey sebab apa saya buat. Saya rasa itu adalah antara sebab sehingga sekarang saya belum berhenti untuk nak teruskan. Ini big Y ke grand Y? Nak pergi ke grand Y. Nak pergi ke grand Y. Okey. Macam biasalah bila berlaku PKP kan, tak nak ada perkara yang membuatkan kita stuck. Okey. Tapi setiap kali saya rasa ni akan ada feedback daripada parents. Itu menjadi penguat kita Ustazah. Itu menjadi penguat. Motivation. Betul. Dan macam kata, buku contoh hari tu saya baru dapat buku awak sampai sekarang saya guna. Saya bagi dekat kawan-kawan saya dekat surau. Jadi okey, faham tak? Jadi macam bila saya nak mulakan, bila kita rasa biasanya akan ada perkara-perkara macam tu kan. Jadi itu adalah antara feedback yang biasa saya terima. Dan macam yang coach kata tadi, antara peluang yang saya nak cuba ni sekarang ni adalah kita nak pergi ke arah training lah, insyaAllah. Training, wow. Training. Jadi training tu dia bermula daripada kanak-kanak sehinggalah para tutor dan pendidik. Juga yang sekarang latest, macam saya sendiri pun tak sangka, macam contoh kan, flashcard ni dah 5 tahun lepas kot saya buat. Sebab sekarang ni saya banyak adaptasi online. Dari sudut online, sebenarnya kami ada networking dengan kelas membaca, yang mana saya sendiri pun tak terjangka kan. Rupanya ada lagi yang boleh saya perluaskan. Antaranya macam disebabkan saya tak berhenti mencari apa isu dan apa solusi. Solusi itulah yang saya jadikan dia satu strategi untuk saya meneruskan. Menarik. So yang keempat ni sebenarnya tuan-puan adalah platform. Kalau kita tengok dekat sini, Ustazah dah meletakkan modul beliau ni di platform-platform online. Panjanglah kalau nak cerita kan. Platform online ni memang banyak kan, e-commerce, social media, website dan sebagainya. Yang kedua ni ramai terlepas pandang, which is platform dari sudut kita panggil dia sebagai shark ataupun jerung-jerung kan. Maksudnya yang kita boleh collaborate kan, mungkin dengan pengusaha tadika kan, dengan jabatan, dengan government, dengan sekolah dan sebagainya. So banyak peluang yang mana anda boleh kembangkan lagi online course ataupun modul anda tu sendiri. So jadi ini yang pentingnya bila kita ada networking. Kan, kita akan support each other. Itu yang kita buat dalam Legend Fighters, which is kita saling support. Macam kelebihan Ustazah sendiri adalah beliau turut mengajar lesson plan. Sebab yelah, kadang-kadang kita nak perturunkan kan, kita nak perturunkan kepada mungkin pendidik lain, kita nak perturunkan kepada tim kita kan, klien kita dan sebagainya. Jadi kita start. So jadi dalam masa yang sama, Ustazah pun dia share bagaimana untuk membuat lesson plan ataupun SOP mengajar dan sebagainya. Okay. So dan yang terakhir, bila kita dah ada platform dan sebagainya, itu yang mana Ustazah publish modul beliau. Dan kalau kita tengok, Ustazah ada dalam bentuk fizikal yang macam depan ni. So ada tak dalam bentuk digital? Digital sekarang ni adalah untuk kami adaptasi untuk online. Itu adalah antara yang terbaru lah. Especially masa PKP kan? Betul. PKP sampai sekarang. Macam biasalah kan, yang coach ajar saya, kalau nak untuk teruskan tu, walaupun berlaku PKP, jika perasan macam hari tu ramai usahawan pun bangun untuk selalu berkongsi walau apa sekalipun berlaku kan. Jadi waktu tu pun kami pun tak berhenti berkongsi. Dan waktu PKP juga kami terima dari sudut mengajaronline.com, mengajironline.com, UIA, antara jemputan yang penting tak boleh berhenti berkongsi.
Jadi macam yang ni pun sebenarnya dah yang dijemput Ustazah, dijemput ke media kan, bernama radio. Lepas tu apa? Selamat pagi. Selamat pagi Malaysia kan. Maksudnya masuk TV pun secara percuma. Kan? So jadi nampak tak, itu kelebihan bila kita ada kita punya cara, teknik, formula ataupun kita punya modul kita sendirilah. Dan di mana yang baru-baru ni beliau share tentang modul yang terbaru, tentang untuk tutor, kemudian drive to Quran, kemudian pocket tajwid junior Quranik, pocket Iqra junior Quranik. Nampak tak? So ini adalah proses-proses yang beliau lalui. Maksudnya dah publish kan, dah launch modul, beliau tak stop kat situ. Kan, ini yang kita dalam cycle tu 5 formula tadi. Yang pertama attract, yang kedua R&D, yang ketiga build, yang keempat platform, yang kelima publish kan. Beliau tak stop dan cycle ni akan sentiasa berputar. Sebab apa? Sebab pasti ada cara baru, teknik baru kan. Ini yang akan menghasilkan modul baru dan ini yang akan memberi nafas kepada kita punya bisnes kan, kita punya pembelajaran dan sebagainya lah. Okay, so thank you very much Ustazah atas perkongsian. So jadi daripada 5 formula ni, cuba tuan-puan fikirkan macam mana aku nak design formula untuk online course ni supaya online course kita ni dia boleh terjual. Maksudnya orang nak kan, orang nak. Jadi kita nak buat bila kita buat produk yang bagus, kita kena publish lah, kita kena bagi tahu kat orang luar kan. Itu satu perkara lah, maksudnya modul bagus. Tapi kalau modul kita belum bagus ataupun mungkin orang belum nak beli, that's why kat situ kita kena improvise. Kita tambahkan elemen-elemen yang menarik kan, elemen-elemen infografik, elemen-elemen dalam bentuk video, audio dan macam-macam lagi kan, supaya modul tuan-puan akan menjadi orang kata sellable, boleh terjual. Okay, so thank you very much. Jangan lupa yakin sebelum berjaya and be the legend.